ialah selesaikan masalah luas permukaan dan isi padu. Latih diri muka surat 149. Sebelum kita mula, kita imbas kembali apakah dia luas. Luas segi 4 yang kamu belajar dan luas segi 3. Luas segi 4 yang kita belajar minggu lepas ialah panjang dengan lebar, iaitu panjang darab lebar. Manakala luas segi 3 merangkumi permukaan permukaan segi 3 tu, iaitu kita kena tahu tapak dan juga tinggi dia. Manakala kita nak cari segi 3 ni, kita guna formula 1/2 darab tapak darab tinggi. Untuk isi padu, isi padu kita belajar ada 2 jenis. Satu isi padu cecair dan satu lagi adalah isi padu pepejal. Sekarang kita akan belajar isi padu pepejal. Bila kata isi padu pepejal, formulanya adalah panjang darab lebar darab tinggi. Jadi isi padu pepejal yang kamu belajar ni adalah isi padu bagi pepejal jenis kubus ataupun kuboid sahaja. Tak melibatkan bentuk 3 dimensi yang lain. Hanya melibatkan kubus dan kuboid. Jadi contohnya macam ni. Ini adalah panjang dan ini adalah lebar dan ini adalah tinggi. Jika kamu perhatikan di sini, apabila kamu fokus dekat satu bucu, jadi bucu itu terdapat panjang, lebar dan tinggi dia. Jadi untuk mudah kamu ingat, isi padu ni adalah 3 benda yang kamu kena cari. Bila kamu bulatkan bucu kubus atau void, kamu akan dapati bahawa panjang dia, lebar dia dan tinggi dia terdapat pada satu bucu. Kita pergi ke contoh pertama. Jadi kita tengok sini. Rajah menunjukkan kek coklat berbentuk kuboid. Jadi dia berbentuk kuboid. Bila dia kata kuboid, maksudnya sisi dia tak sama. Jadi sisi yang bertentangan dia sama, tetapi sisi yang bersebelahan tidak sama. Jadi dia kata jumlah isi padu kek ialah 320 cm padu. Bila dia kata isi padu, bila dia kata isi padu maksudnya isi dia. Berapakah isi dia? Isi dia 320 cm padu. Jadi kamu tulis isi dia 320 cm padu. Ingat unit padu ni untuk isi padu. Kenapa padu? Kenapa 3? Sebab 3 benda yang kita darab. Panjang, lebar dan tinggi. Jadi dia kata lagi luas tapak. Luas tapak kek ialah 440 cm persegi. Hitung tinggi. Jadi bila dia beri luas tapak kek adalah 40 cm persegi, maksudnya bila kamu tengok rajah ni kan, tapak dia dekat bawah, betul? Bawah sama dengan yang ke atas. Bila dia kata tapak, maksudnya yang kamu nampak belah atas, belah bawah kamu tak nampak. Jadi yang kamu nampak belah atas tu saiznya sama dengan di bawah. Jadi ini adalah luas tapak. Ni tapak dia. Tapak sama dengan permukaan yang di atas. Ini adalah 40, luasnya adalah 40 cm persegi. Jadi bila kamu tengok kat sini, kamu ambil dia punya bucu yang kita nampak, ketiga-tiga garisan tu. Jadi kita ambil ketiga-tiga garisan ni. Kat sini adalah panjang, ada lebar dia, ada tinggi dia kat sini. Jadi kita ambil bucu yang kat sini. So isi padu adalah, dia bagi isi padu kek tu adalah 320 cm padu.
Okay, jadi isi padu juga kita tahu formulanya panjang darab lebar darab tinggi. Ialah 320 cm padu. Okay, jadi kat sini kamu perhatikan panjang darab lebar ni maksudnya luas 40 cm persegi tu. Dia dah carikan, dia dah tolong carikan. Okay, jadi panjang darab lebar ni 40 cm persegi. So kita gantikan dekat dalam kat sini. Okay, jadi 40 cm persegi. Okay, darab dengan tinggi. Jadi dapat 320 cm padu. Okay, sekarang kita nak cari tinggi. Dia suruh cari tinggi dalam sentimeter. So kamu teruskan cari. Okay, macam mana nak cari tinggi? Tinggi. Okay, tinggi ni kita anggap dia seperti anu. Okay, jadi kita pindahkan 40 cm persegi ni ke sebelah kanan. Jadi bila darab dia akan jadi operasi apa? Dia akan jadi apa? Operasi apa? Bahagi. Okay. Jadi dia akan jadi operasi bahagi. So kamu pindahkan ke sebelah kanan. So 320 cm padu bahagi 40 cm persegi. Okay. Buat macam ni. Jadi bila dah jadi macam ni kita akan terus dapat tinggi dia. Okay. Jadi kalau cikgu nak tunjuk dekat sini macam mana kita nak mansuhkan sentimeter ni. Okay. Satu ni sentimeter padu, yang ni sentimeter persegi. Dia tak akan mansuh secara habis. Jadi dia maksudnya macam ni. Maksudnya, kejap. Sentimeter padu ialah sentimeter darab sentimeter darab sentimeter. Okay. Bahagi sentimeter persegi maksudnya sentimeter darab sentimeter. So kamu mansuhkan maksudnya berapa sentimeter yang boleh dimansuhkan. Berapa pasang sentimeter boleh dimansuhkan. Jadi ni sepasang, yang ni dua pasang. Jadi hanya dua pasang saja. Jadi yang tinggal hanya sentimeter. Okay, nampak tak? Okay, jadi bawah ni habis, yang ni pun habis. Jadi yang tinggal adalah sentimeter saja. So kita mansuhkan pula sifar di hujung dan 32 bahagi 4. Jawapan akhir ialah berapa? 32 bagi 4. Dapat apa? 32 bagi 4. 8. Okay, 8. Okay. Jadi kamu akan dapat jawapan akhir adalah 8 cm. Okay, so kamu dah dapat tingginya adalah 8 cm. Okay, jadi kamu dah siap salin? Dan B pula. Okay, ada siapa-siapa nak baca? Okay, boleh baca? Baca di sebelah menunjukkan sebuah binaan yang dibina oleh sekumpulan murid bagi projek kemahiran hidup. Binaan itu terdiri daripada 2 buah kubus dan sebuah kubus. 1 Roman, berapakah luas permukaan dalam sentimeter persegi satah berwarna biru? 2 Roman, hitung jumlah isi padu dalam sentimeter padu binaan itu. Okay, so sekarang kat sini kamu tengok soalan dia. Okay, dia kata binaan itu terdiri daripada 2 buah kuboid. Okay, ni 2 buah kuboid, 1, 2. Okay, dan sebuah kubus. Ni kubus. Dia kata ni kubus, bila kubus maksudnya sisi dia semua sama. Ni sama kat sini. Okay, ni pun sama. Okay, semua sisi sama. Kubus ni macam dadu jadi bila satu sisi dia bagi 3 cm, semua sisi tu berukuran 3 cm. Okay, jadi kita nak cari luas permukaan yang berwarna biru, satah berwarna biru. Okay, jadi nombor 1 ni kita nak cari luas, formula luas. Okay, satah maksudnya permukaan. Okay, satah bermaksud permukaan. Jadi luas dekat sini ada 3. 3 bahagian. Ni A, yang ni B dan yang ni C. Yang berwarna biru tu Jadi kamu fokuskan untuk soalan pertama luas bagi A. Fokus dekat luas bagi A. Luas A bentuk dia macam ni, bentuk segi 4 tepat. Jadi panjang dia kat sini berapa?
panjang bagi A ni berapa ni panjang dia? Ni lebar. Jadi panjang bagi A ialah, kamu tengok ukuran dia. Okay, adakah 8? Tak. Habis tu berapa? 11. 11. Nampak Jadi sisi yang bertentangan tu, sisi yang sebaris selari dengan dia tu sama Jadi kita nak cari daripada sini sampai sini. Yang ni 8 ni daripada sini sampai sini tak cukup. Okay, so kita ambil 11. 11 ni. Okay, jadi panjang dia adalah 11 cm darab dengan lebar. Lebar ialah yang ni Ni lebar dia 2 cm. Okay, jadi 11 darab 2 ialah 22 cm persegi. Okay, itu untuk luas A. Okay, sekarang kita cari pula luas B. Okay, luas B bentuk kubus tadi. Okay, jadi luas B ni senang. Okay, sebab sisi dia sama, panjang dan lebar sama. Bila sini 3 cm, jadi panjang dia pun 3 cm. So kita dapat 3 cm darab 3 cm. Jadi dapat 9 cm. Okay, jadi nampak jelas tu. Okay, jadi kita cari pula untuk luas bagi C. Luas C yang ni, okay, kita nampak kat sini panjang dia ni adalah panjang, yang ni adalah lebar. Jadi lebar dia yang ni berapa? 9 cm darab lebar dia berapa? 3. Berapa? 3 cm. 3 cm. Ni panjang 9 kan? Okay, kamu fokus dekat biru je Ni lebar dia. Lebar dia ni. Berapa lebar yang ni? Adakah 3? 4 cm. 4 cm. 4 cm. Okay. Jadi tengok betul-betul yang warna biru tu yang mana? Ini kenal pasti. Okay. Jadi panjang dia yang ni, so lebar dia yang ni. Okay, lebar dia sama dengan 4 cm. Jadi 9 darab 4 ialah berapa 9 darab 4? 36. 36 cm persegi. Yang ini tulis persegi. Jangan lupa tulis persegi. Luas untuk luas unit dia adalah persegi. Jadi kita dah cari dah luas ketiga-tiga permukaan ni. Jadi langkah terakhir ialah kita cari dia punya jumlah luas. Okay, jadi kita ambil luas A 22, luas B 9, luas C kita tambah serentak 36. Ditambah ke semua sekali, kita akan dapat berapa? 9, 10, 15, 16, 17 ke atas. Jadi kita dapat 67 cm persegi. Okay? Jadi jumlah luas ialah 67 cm persegi. Okay, habis kat nombor 1, kita dah cari nombor 1. Okay, sekarang kita nak cari pula nombor 2. Jumlah isi padu dalam sentimeter padu. Kat sini unit dia dah bagi siap-siap ni Jadi kamu jangan terlupa unit dia dalam sentimeter persegi. Yang ni dalam sentimeter padu. Okay, jadi kita nak cari pula isi padu. Okay, ni dah siap dah? Dah. Nombor 2. Okay, nombor 2. B. Okay, jadi B ni kita nak cari isi padu. Okay, dalam sentimeter padu. Jadi binaan ni ada tiga bentuk yang bergabung. Macam tadi lah ni A, yang ni B, yang ni C. Jadi kita cari isi padu satu persatu. Isi padu bagi A ialah, okay, kita fokus dekat bentuk A sahaja. Jangan fokus dekat bentuk B. Tutup B dengan C tu tutup, kita fokus dekat A sahaja. Jadi kita bulatkan satu bucu yang nampak ni. Yang nampak, okay. Jadi kita nampak dia, panjang dia berapa kat sini, panjang dia kat sini berapa, lebar dia berapa kat sini, berapa yang ni, tinggi dia berapa. Okay. Jadi isi padu A, panjang dia berapa? 11.
11. Okey. Lebar dia berapa? 3. 3. Okey. Tinggi dia? 2. Okey, dah dapat semua kan? Okey, jadi macam mana cara kamu nak darab? Darab, kalau kamu tak dapat darab, kamu kena darab depan dulu. 11 darab 3, 33 kan? Jadi 33 darab dengan 2, berapa? 66 cm padu. Okay, ingat isi padu mesti padu, 3. Sebab ada 3 benda kita darab. Sentimeter tu ada 3, darab dengan 3 kali. Darab 3, sentimeter darab sentimeter darab sentimeter jadi sentimeter padu. Okay, jadi kita pergi pula cari isi padu bagi B. Isi padu B ni bentuk dia kuboid. Kuboid pula, kubus. Bila kubus, panjang lebar dia, ni tinggi lebar, panjang lebar dan tinggi dia sama. Jadi berapa? So berapa? 3 cm. 3 cm darab? darab 3 cm darab 3 cm. Ya, bagus. Okay. Jadi yang ni senang, 3 je kan? Jadi 3 darab 3, 9. 9 darab 3, berapa? 27. Okay. Jadi dapat jawapan 27 cm padu. Okay. So last kali kita cari pula isi padu bagi isi padu C. Okay. Isi fokus fokus dekat bucu ni. Okay. Berapa dia punya panjang? Panjang dia berapa? 9 cm. Okay, 9. Darab dengan lebar? 3. 3. Tinggi dia? 4. 4. Okay, bagus. Okay, jadi bila dah dapat nombor macam ni, kamu darab depan dulu. Okay, 9 darab 3, berapa? 27. Okay, 27. Jadi 27 darab lagi dengan 4. 7 darab 4, 28. 4 darab 2, 8 tambah 2, 10. Okay, jadi isi padu C adalah 108 cm padu. Jadi dah habis kat sini, kita tinggal nak jumlahkan. Jumlah, okay, jumlah isi padu. Cari jumlah isi padu, okay, kita ambil isi padu A 66, B 27, tambah 108 isi padu C. Okay, tambah serentak. Okay, kamu ambil nombor paling besar. Okay, nombor paling besar kat sini 8. 8 tambah 7, 8 tambah 7, 15. 15 tambah 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi 21. Okay, jadi 6, 2, 2. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. Okay, 1, 1, 2. Okay, jadi jumlah isi padu kat sini adalah 201 cm padu. Okay. Okay, jadi kita pergi ke soalan C. Soalan C pula yang ni. Okay, siapa-siapa boleh baca? Soalan C ni. Sebuah pentas penyampaian hadiah telah dibina daripada gabungan sebuah kuboid dan dua buah kubus yang sama besar seperti raja di sebelah. Isi padu kuboid adalah 2 kali isi padu kubus. Berapakah isi padu dalam meter padu gabungan bongkah pentas tersebut? Okay, jadi soalan dia nak kita cari isi padu. Berapa isi padu? Bila kata isi padu je kamu ingat panjang, darab lebar, darab tinggi. 3 benda ni kena darab. Okay, jadi dia nak isi padu apa? Isi padu gabungan bongkah pentas ni. Okay, jadi soalan kat sini dia bagi maklumat dia kata sebuah kuboid dan 2 buah kubus. Kuboid yang mana? Yang ni kuboid. Okay, yang ni adalah kuboid. Kubus ialah yang ni, sisi dia semua sama ni. Okay, jadi dia kata 2 buah kubus yang sama besar seperti raja di sebelah. Isi padu kuboid adalah 2 kali kubus. Maksudnya ni kuboid kan? Maksudnya bila kita bagi 2 sama banyak,
sama besar, maksudnya dia membentuk kubus yang sama. Jadi ni pun sisi dia sama kat sini. Okay. Jadi kamu nampak ada berapa kubus kat sini yang bergabung? 4. 4. 4. Okay. Jadi 4 kubus yang sama yang bergabung. Okay. Jadi kita cari dulu isi padu kubus. Okay. Untuk satu jenis kubus dulu. Kita cari satu jenis kubus dulu. Okay. Jadi bila cari satu, yang lain tu pun sama isi padu dia. Lepas tu kita akan darab dengan 4. Okay. Jadi isi padu adalah panjang darab lebar darab tinggi. Jadi kita fokus kat satu kubus. Okay. Jadi panjang dia berapa, lebar dia berapa, tinggi dia berapa? Berapa? 4.3 meter. Okay. Darab. 4.3 4.3 meter. darab Okay. Darab. 3 meter. 4.3. Okay. 4.3 meter. Okay. Sebab panjang, lebar dan tinggi dia sama. Okay. Jadi kamu tengok kat sini, kita nak darab 4.3, 4.3, 4.3. Okay. Macam mana kita nak darab? Okay. Macam biasa tadi, kita darab depan dulu. Okay. Jadi kamu fokus dekat nombor dulu. 3 darab 3 ialah 9. Betul? Okay. Jadi kita nampak dekat sini ada berapa tempat perpuluhan? Yang ni ada 1 tempat perpuluhan. Ni ada 1 tempat perpuluhan. Jadi jawapan mesti kena 2 tempat perpuluhan. Tetapi ni ada, kita kena letak satu sifar kat sini. Sekejap kamera. Okay. Kita letak satu sifar kat sini sebab kita nak jadikan dia 2 tempat perpuluhan. Okay. Jadi ini adalah sifar plus sifar 9. Okay. Darab lagi dengan sifar perpuluhan 3. Okay. Jadi fokus sama macam tadi. Fokus dekat nombor je dulu. 9 darab 3. Berapa 9 darab 3? 27. Berapa? 27. 27. Okay. Jadi sekarang ni kita nak letak titik. Titik dekat mana? Jadi kita tengoklah dekat sini yang kita darab ni berapa tempat perpuluhan dia. Okay, yang ni 2. Okay. Yang ni 1. Betul? Jadi 2 tambah 1, 3. Betul? So kita nak 3 tempat perpuluhan dekat jawapan. Jadi kita tambah lagi sifar sini. 1, 2, kira daripada kanan tu. 1, 2, 3, titik. Dan sifar. Okay. So jawapan dia mesti dalam meter padu. Okay, nampak tak? Dia mesti dalam meter padu. Sebab meter darab meter darab meter dapat meter padu. So kita dapatlah isi padu kubus pertama. Jadi kita nak jumlah 4 kubus. Jadi 4 kubus ialah berapa? Macam mana nak cari? Sifar perpuluhan 27 darab 4. Darab 4. Okay. Ni meter padu darab 4. So dapatlah 7 darab 4, 28. 28. 4 darab 2, 8 tambah 2, 10. So 4 darab sifar tambah 1, 1. So ni sifar. Jadi jawapan dia sifar perpuluhan 1 sifar 8 meter padu. Okay. Jadi habis kat sini. Okay. So kita boleh mulakan di. Okay, siapa boleh baca? Raja menunjukkan ukuran sebuah kabinet dapur yang dibina oleh Encik Tan. 1 Roman. Berapakah luas permukaan untuk bahagian pintu kabinet itu? 2 Roman. Hitung jumlah isi padu dalam sentimeter padu kabinet tersebut. Okey. Jadi tengok Raja menunjukkan ukuran kabinet berapa luas. Dia tanya yang pertama ialah dia nak luas. Okay, luas permukaan. Okay, bila luas permukaan untuk bahagian pintu saja. So pintu yang bahagian depan ni lah. Ni pintu. Okay. Jadi kita nak cari
luas permukaan dia. Jadi kat sini ada dua bentuk yang berbeza. Okay. Yang ni A, kita label dia A. Okay, ni sempadan dia A dan ni adalah B. Okay, jadi kita cari dulu luas bagi A. Okay, luas bagi A kita tengok panjang dia ialah berapa? 2 meter. Okay, 2 meter. So sekarang dia nak dalam apa? Dia tak cakap dalam apa. Okay, jadi kita terus ambil 2 meter. Okay, ni dia tak cakap. Untuk luas dia tak cakap nak unit apa kan. So kita ambil 2 meter. Darab dengan dia punya lebar. Panjang darab lebar. Okay, lebar dia berapa kat sini? Okay, jadi bila kamu nampak kat sini ni lebar lebar A ni. Okay, jadi kita nampak kat sini 1 meter dengan 20 cm. Jadi 1 meter tambah 20 cm kita akan dapat lebar bagi A. Okay, jadi lebar bagi A adalah 1 meter tambah 20 cm. So kamu ingat balik formula kambing makan Maggi campur mami memang marvelous. So kita samakan unit samakan unit ni 1 meter, yang ni pun kita nak samakan unit meter. Okay, sentimeter nak tukar kepada meter, kita bahagikan dengan 100. Okay, jadi 20 tu kita bahagikan dengan 100, dia akan dapat ni dapatlah 1 meter tambah 0.2 cm. Okay, 1 meter maksudnya 1 perpuluhan sifar. Okay, tambah 0.2. Jadi dapat 1.2 meter. Sekejap, ni bukan sentimeter dia dah tukar unit meter. Okay, jadi baru boleh tambah. So dapat 1.2 meter. Jadi 2 meter darab 1.2 meter. Okay, dia akan jadi, tengok ni faham Faham macam mana boleh dapat 1.2 ni? Faham. Faham okay, jadi 2 darab 1.2. So darabkanlah jadi 2 darab 2, 4. Okay, titik 2 darab 1, 2. Jadi 2.4 meter persegi. Okay, sekarang cari pula luas bagi B. Okay, luas bagi B kat sini 2 meter. Ini adalah, tengok ni, lebar dia adalah 1. Okay, ni 2 dengan 1. So kita dapat 2 meter darab 1 meter. So dapat 2 meter persegi. Jadi jumlahkan, jumlah luas ialah 2.4 tambah 2 kat sini 2 maksudnya 2 perpuluhan sifar. Okay. Jadi jangan letak 2 dekat bawah 4. Salah nanti. Okay. So kita akan dapat jawapannya 4.4 meter persegi. Okay. So luas pintu adalah 4.4 meter persegi. Okay, so yang kedua kita nak cari isi padu pula. Okay, jadi kita buat yang kedua. Yang kedua kita nak cari isi padu kabinet. Jadi isi padu dia macam biasa, isi padu ada dua bentuk ni, A dengan B. Jadi kita cari dulu isi padu bagi A. Isi padu mesti panjang darab lebar darab tinggi. Jadi kita fokus kat ni, bucu dia ni. Dia nak dalam sentimeter padu Jadi kita cari dalam unit sentimeter padu. Okay. Jadi unit yang ada dekat sini dalam unit, ada yang dalam unit meter. Okay, betul. So isi padu A ialah panjang dia berapa, darab lebar dia berapa, darab dengan tinggi dia. Okay. Okay. Kita ambil unit sentimeter dulu. Okay. Ni 2 meter adalah berapa sentimeter?
meter kepada sentimeter darab dengan 100, so dapat 200. Okey, yang ni 1 meter adalah 100, 1 meter 100, okey, tambah dengan 20. Ni 100 kat sini adalah 100 tambah 20 kat sini. Ni 20 cm. Okay, jadi dapat 120. So kita ambil yang dalam unit sentimeter terus. Jadi kita dapat 200 sentimeter darab dengan 120 darab dengan sentimeter darab dengan 60 sentimeter. Okay. Jadi kamu darab terus dengan unit sentimeter terus, senang. Nanti dah dapat meter padu, guna meter padu macam rumit sikit. Jadi terus darab dulu yang pertama. Pertama ni dulu. Okay, 200 cm darab 120. Jadi kita ambil, bawa keluar yang sifar di ujung ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Keluar. Jadi darabkan 12 dengan 2. Berapa? 12 darab 2 berapa? 24. 24. Okey. Dah habis kat sini, kita darab pula dengan 60. So dapat, ni ada berapa sifar dia? 1, 2, 3, 4. So turun bawah. 1, 2, 3, 4. Okay, jadi sekarang kita nak darab 6 dengan 24. Okay, jadi 6 darab 4, 24. 6 darab 2, 12 tambah 2, 14. Okay, jadi jawapan dia untuk isi padu A adalah ni 1,440,000 sentimeter padu. Okay. Okay, sekarang kita nak buat pula, nak cari isi padu bagi B. Muat tak kat ruang kat bawah ni. Okay. Jadi isi padu bagi B. Isi padu B pula. Kita fokus dekat sini. Ni 2 meter sama dengan 200 cm. Tengok kat formula tadi meter kepada sentimeter darab dengan 100. Jadi 2 meter berapa sentimeter? 200 cm. Jadi 200 darab dengan tengok B yang ni berapa dia punya panjang? 60. Ni 60. Nampak tak? Okay. Jadi 60 ni adalah 60 cm darab dengan tinggi dia 100 cm. 1 meter sama dengan 100 cm. So kamu darabkan, okay, 6 darab 2, 12. Macam mana nak darab ni? Okay, 6 darab 2, okay, kita tengok sifar dulu sifar ni 3. Okay, kita tengok ni dulu. 1, 2, 3. Okay, 6 darab 2 ialah 12. Okay, jadi darab dengan 100 pula. So ada berapa sifar? 5 sifar semua sekali. Okay, ada 5 sifar. 1, 2, 3, 4, 5. So 12 darab 1 ialah 12. Ini 1 12 darab 1 ialah 12. Jadi dapat isi padu B 1,200,000 cm padu. So jalan langkah yang terakhir ialah kita kena jumlahkan. Jumlah isi padu berapa? Jumlah isi padu dia ialah berapa? 144 sifar tambah dengan 1,200,000. Okay, tambah. So yang ni. Tambah. Jumlahkan isi padu dia. So dapat 2,640,000 sentimeter padu.
Okay. Boleh nampak tak? Boleh? Boleh. Boleh Okay, alhamdulillah. Sebanyak 4 buah kotak hadiah berbentuk kubus yang sama besar seperti raja di sebelah hendak dimasukkan ke dalam sebuah kotak lain. Kira luas permukaan yang mungkin dalam cm kotak yang diperlukan. cm apa? Sentimeter persegi, Sentimeter persegi. Sebut Syarif. Sentimeter Persegi. persegi. Kotak yang diperlukan. Okey. Jadi kita sebut dia persegi. Sentimeter persegi. Kotak yang diperlukan. Jadi kat sini dia kata dia nak masukkan kotak kubus ni ke dalam kotak yang lain. Maksudnya dia ada kotak lain kat sini. Kotak tu bentuk macam mana kita tak tahu, tapi dia suruh kita kira luas permukaan yang mungkin dalam sentimeter padu. Jadi kotak tu mungkin bentuk dia macam ni, memanjang. Memanjang macam ni. Dia akan masukkan kubus tu kat dalam ni ngam-ngam. Okay, jadi kubus ni ukuran dia 6 cm. Jadi semua sisi dia semua sama 6 cm. Jadi kat sini bila kat sini 6, sini pun 6. Kat sini 6, 6, 6, 6. Okay, ini adalah kotak pertama. Mungkin kemungkinan kotak yang pertama macam ni. Sorry ni tak sama, tak lurus dia punya garisan. Okay, cikgu cuba buat yang lurus. Okay, jadi ni. Okay, kemungkinan kotak tu bentuk memanjang macam ni. Ataupun bentuk kotak tu kemungkinan macam mana pula? Bentuk dia macam ni kan? Macam ni. Ni ada 4 kubus kan? So kubus tu ada 4 kat sini. So dia susun macam ni. Kotak tu. Okay. Jadi kemungkinan pertama dan kemungkinan kedua bentuk kotak yang dia nak masukkan kubus ni macam tu. Sama ada bentuk pertama ataupun bentuk kedua. Jadi kita kena cari dua-dua kemungkinan ni. Okay. Kemungkinan pertama tu kotak dia macam ni. So kita cari luas permukaan yang mungkin. Permukaan maksudnya permukaan depan, permukaan belakang, permukaan atas, permukaan bawah, permukaan kiri dan permukaan kanan. Kita cari semua luas dia. Jadi kamu perhatikan bentuk yang pertama ni, kotak yang pertama ni, okay, dia punya depan, belakang, kiri, kanan dia sama luas dia. Okay. Jadi kita nampak kat sini panjang dia 6 dan lebar dia 24. Kenapa 24? 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Ditambah, tambah. So kita akan dapat 24. Okay. Jadi kamu cari kat sini kemungkinan pertama ni 24 darab dengan 6. So kita akan dapat berapa? 24 darab 6 berapa? 6 darab 4, 24. 6 darab 2, 12, 13, 14. 14. Okay, ni permukaan yang pertama ni permukaan pertama. Okay, luas permukaan yang pertama. Luas permukaan yang pertama. Okay, jadi dia ada 1, 2, 3, 4. 4 luas yang sama. So jadi dapat 4 luas permukaan yang sama. 4 luas yang sama ialah maksudnya depan, belakang, kiri dan kanan. Tambah ni tambah bukan darab, tambah. Okay, luas permukaan depan, kiri dan kanan. Okay, maksudnya ada 4 kat sini kiri dan kanan.
Jadi dapat 144 darab 4. Okay, jadi dapatlah 4 darab 4 berapa? 4 darab 4? 16. 16, 17, 4, 576 sentimeter persegi. Okay, jadi kita dah dapat dah, yang ni dah dapat depan, belakang dah dapat, semua ni dah dapat. Okay, kita tak boleh pandang dah yang ni. Sekarang nak cari yang ni pula, atas dengan bawah. Berapa luas atas? Luas atas dan luas yang di bawah. Luas yang di bawah ni sama. Okay, luas atas dan luas bawah sama. Okay, jadi atas dan bawah, kita tengok ukuran dia tadi 6 kan. Jadi luas atas, okay, 6 darab 6 ialah 36. Jadi atas tambah bawah ialah 36 darab dengan 2. So dapat 1272 sentimeter persegi. 72 sentimeter persegi. Jadi jumlahkan jumlah luas, ni kemungkinan pertama jumlah luas permukaan ialah jumlahkan yang ni dengan yang ni. Jadi dapat 576 cm persegi tambah 72 cm persegi. Jadi dapat 678 14 6. So kemungkinan yang pertama, luas permukaan yang bentuk yang pertama, kotak storage yang pertama ialah 648 cm persegi. Jadi kamu faham cerita dia nak masukkan kuboid ni dalam kotak yang besar. Maksudnya bila dia nak masukkan dalam kotak, maksudnya dia nak masukkan dalam kotak tu mesti yang besar, lebih besar daripada dia. Okay. Jadi kita cari jumlah luas permukaan bagi kotak tersebut. Ni baru kemungkinan pertama Jadi kamu bila dia kata kira luas permukaan yang mungkin kemungkinan pertama macam ni lah. Okay. Jadi kemungkinan yang kedua macam ni kotak dia. Jadi cuba kamu cari jumlah luas permukaan yang kedua ni. Boleh tak? Tugas kamu adalah cari jumlah luas permukaan kemungkinan yang kedua ni. Okay. Lepas tu nanti hantar kerja kamu dalam Google Classroom. Okay, macam biasa. Okay. Boleh? Boleh. 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 Okey, boleh siapkan terus dan terus hantar. Okey, jadi sampai sini saja kelas kita. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey. Ingat terus siapkan dan hantar. Okey, kalau menang. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu Naim. Terima kasih Cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih Cikgu. Assalamualaikum. Bye.